Konsep kita pernah dengar, sains pernah dengar, teknologi pun pernah dengar, Islam lagi kita pernah dengar sebab kita adalah orang Islam. Jadi bila digabungkan konsep sains dan teknologi Islam, apa yang kita boleh faham di sebalik kata-kata ni kan? Okay, jadi bawah topik ni kita nak cuba tengok apa yang dikatakan sains dan apa yang dikatakan teknologi. Kemudian kita nak tengok pula apa makna sains dan teknologi ni dalam Islam. Kemudian yang keduanya pensyariatan. Pensyariatan ni apa dia? Kita akan bincang kejap lagi. Okay, apa objektif dia? Apa tujuan kita belajar topik ni? Okay, yang pertama, supaya kita sama-sama dapat memahami pengertian sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Kemudian yang kedua menyatakan pengertian sains dan teknologi Islam. Dan yang ketiga menyatakan berkaitan pensyariatan sains dan teknologi Islam. Okey, sedikit pengenalan. Okey, sains dan teknologi ni merupakan ilmu yang sangat penting. Kita pun sudah maklum sains dan teknologi ni ilmu yang sangat penting. Kalau kita tengok perbezaan di antara zaman kita sekarang ni dengan zaman-zaman mungkin nenek moyang kita sebelum ni, kalau kita lihat dari segi kemajuan sains dan teknologi itu ataupun taraf kehidupannya sangat berbezalah. Sangat berbeza. Apa yang membezakannya? Yang membezakannya ialah dari segi penguasaan sains dan teknologi. Kan kalau kita lihat sains dan teknologi pada zaman dulu, contohnya zaman sebelum merdeka kan, kita tengok pertanian pada waktu itu orang-orang kampung hanya membawa mungkin parang, mungkin cangkul. Tu je kan untuk bercucuk tanam. Dan cara tanaman pun cara yang menggunakan tangan saja kan. Ambil tanam. Kalau katakan tenaga dah penat, cukuplah untuk hari itu kan, untuk tanaman dalam pertanian lah. Tapi apa bezanya zaman pertanian pada zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman sekarang kalau kita lihat, kalau kita tengok perbezaannya dengan kewujudan ilmu sains dan teknologi yang semakin hari semakin canggih ni, untuk bidang pertanian tu pun tanah dah tak lagi digali atau dicangkul atau dibuat lubang tu menggunakan cangkul, menggunakan alat-alat jentera-jentera kan yang lebih mudah. Satu hari boleh siap sebab jentera tu tak penat kan. Dia pakai minyak kan, tak penat. Kalau tenaga manusia penat dah tak mampu dah nak buat lagi kan. Tapi jentera ni dia boleh bergerak lebih lama dan dalam boleh dapat jumlah yang lebih besar lah kualitinya. Kemudian berkaitan tanaman pun sama juga. Tanaman sekarang kalau kita lihat di kaca TV tu contohnya macam penanaman padi contohnya, ada alat yang tertentu. Letak terus tanam je kan, sangat mudah. Jadi boleh menghasilkan kualiti yang bagus lah. Itu perbezaan antara zaman dulu dan zaman sekarang dengan adanya perkembangan sains dan teknologi. Sebab itulah bidang ni ataupun kursus ni kita ajarkan pada semester ni ataupun pada pelajar yang mengambil jurusan ni. Sebab semua pelajar dalam kelas ni pun ambil bidang kejuruteraan kan. Itulah berkaitan sains dan teknologi. Jadi sains dan teknologi sangat pentinglah dalam kehidupan. Jadi individu yang memiliki penguasaan dalam ilmu sains dan teknologi lebih maju macam saya nyatakan tadi. Begitu juga negara ataupun tamadun. Tamadun ni kalau kita baca-baca kan, kalau tengok kat TV dan sebagainya, di filem-filem pun ada kan. Perbezaan tamadun Islam dengan tamadun lain contohnya kan. Apa yang membezakannya? Tamadun Islam kalau kita lihat pada zaman-zaman awal dulu, kalau nak dibezakan dengan tamadun ataupun negara-negara Eropah, telah ada berlaku perbezaan yang ketara lah. Tamadun Islam pada waktu itu telah pun menjadi pelopor ataupun perintis ataupun kira orang yang memulakan kajian dalam bidang sains dan teknologi ni kan. Nanti kita akan cuba bincang lah. Sedangkan kalau kita contohnya mungkin ada baca sejarah kan, sejarah bagaimana perbezaan tamadun Islam dengan tamadun Barat tu. Pada waktu tamadun Islam tu mencapai era kegemilangannya, dari segi ilmu sains dan teknologinya, dari segi kehidupannya, tamadun Barat masih lagi berada dalam keadaan gelap atau dipanggil sebagai zaman kegelapan Eropah kan. Pada waktu tu kalau pernah baca tentang sejarah-sejarah ni. Jadi nak katanya tamadun atau negara tu kalau ilmu sains dan teknologi tinggi, maka dia lebih maju daripada tamadun atau negara-negara yang lain. Okey, jadi istilah sains dan teknologi ni istilah yang agak baru lah kita dengar kan. Walaupun kita mungkin dari kecil dah dengar dah. Sekolah rendah pun dah belajar tentang ilmu sains kan, bidang sains dan teknologi. Tapi kalau kita nak kaitkan
masa tu, nak dibezakan masa sekarang ni dengan masa zaman-zaman dahulu, kira agak barulah istilah ni. Kerana asas-asasnya telah pun ada. Ada asas-asas pengembangan intipatikan dengan sains dan teknologi ini telah pun bermula sejak penciptaan manusia yang pertama lagi, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Okey, itu buktilah. Bukti. Pada waktu tu tak lagi dinamakan sebagai sains dan teknologi. Istilah ni baru diwujudkan, tapi benda-benda tu yang berkaitan sains tu dah pun ada pada waktu semenjak penciptaan Nabi Adam lah. Pada waktu tu mungkin Nabi Adam untuk mendapatkan makanan dia menggunakan cara-cara tertentu, dan cara-cara tu di antara sebagai intipati lah atau kandungan yang ada dalam ilmu sains dan teknologi. Kemudian sejarah telah mencatatkan perihal berkaitan perkembangan sains dan teknologi, dan ianya telah dipelajari dan dihayati oleh kesusahan manusia supaya matlamat penciptaan manusia tadi sebagai khalifah dan pentadbir bumi ini dapat tercapai lah. Ini pengenalan. Jadi kalau ditanya kenapa kita nak belajar sains dan teknologi ni, sebab sains dan teknologi ni bidang yang sangat penting dalam hidup, dan kita sebagai orang Islam, kita dituntut untuk menguasai mempelajari ilmu sains dan teknologi ni. Jadi pelajar-pelajar yang ambil bidang ni telah pun orang kata menunaikan fardu kifayah lah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Kita semua kan dah belajar kan apa beza fardu kifayah dengan fardu ain. Dalam ilmu ni ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Tapi ilmu berkaitan kejuruteraan contohnya kan. Itu adalah ilmu-ilmu dalam bidang ataupun dalam hukum fardu kifayah lah. Okey, sambungan dia. Hubungan antara Islam dengan sains teknologi adalah ibarat isi dan kuku, tak dapat dipisahkan. Kerana sama-sama ada peranan yang penting lah. Islam memandu manusia dari segi cara hidup, kan, amalan keagamaan dan sebagainya. Dan sains teknologi ni juga, dia juga membantu dalam hidup, tapi dari segi mencapai kehidupan yang lebih, orang kata lebih sempurna lah. Kan, dengan penciptaan itu, penciptaan ini, maka semua tu dia lebih memudahkan kehidupan manusia kan. Sains teknologi membawa kemajuan, dan kalau Islam ni dia memandu manusia ke arah kebahagiaan lah, yang paling penting untuk dapatkan kebahagiaan di akhirat. Okay. Kepentingan belajar sejarah tamadun Islam. Kenapa tiba-tiba ada tamadun pula di sini kan? Ada sejarah pula sedangkan ni sains teknologi. Okay, jadi sebab nak dikaitkan, apabila sejarah ni kita faham sebagai suatu benda yang telah berlalu kan, benda yang telah berlaku. Hari semalam adalah hari sejarah untuk kita semua kan. Katakanlah semalam kita berjaya khatam Al-Quran, maka semalam adalah hari yang bersejarah untuk kita dari segi telah khatamkan Al-Quran. Jadi dalam tamadun orang Islam ni, orang Islam pernah menjadi pelopor ataupun perintis dalam bidang sains dan teknologi. Jadi itu dianggap sebagai sejarah lah, sebab benda yang telah berlalu. Jadi kita nak kaitkan sejarah tamadun Islam ni berkaitan dengan sains dan teknologi lah. Apa kepentingannya? Yang pertama, mendidik manusia supaya berfikir. Kerana dalam Al-Quran tu ada banyak cerita tentang kisah-kisah yang boleh dijadikan pedoman atau teladan. Kan? Contohnya kisah kejadian manusia, alam semesta, haiwan dan sebagainya. Yang ada mesej dan panduan yang hendak disampaikan oleh Allah SWT. Supaya manusia berfikir dalam Al-Quran. Tapi kalau kita hanya baca dalam bahasa Arab tu, kita tak faham. Kalau kita tak faham macam mana kita nak berfikir. Betul tak? Jadi untuk kita boleh berfikir, kita kena baca Al-Quran dalam bahasa Arab tu, dan kalau boleh kena baca terjemahannya, baru kita boleh faham lah, boleh fikir. Kalau kita baca tak faham, tak boleh kita nak fikir. Okey, yang pertama untuk manusia ni supaya berfikir. Kemudian dengan belajar sejarah tentang sains teknologi dalam bidang Islam ni, dapat mengambil iktibar. Kan? Iktibar dalam Al-Quran contohnya ada sebut tentang kaum ni, kaum tu. Kalau contohnya, ni yang dinyatakan di sini kaum Sadum pada zaman Nabi Lut alaihissalam, yang telah nyatakan Al-Quran, yang telah mengamalkan satu ajaran ataupun praktikal yang songsang lah. Mereka bukan sahaja melanggar perintah Allah, tapi turut juga mencabar kuasaan Allah SWT. Sehingga Allah beri azab pada mereka lah. Okay, ini satu contoh. Contoh yang lain, ada satu kaum yang mereka ni teknologi dia tu boleh memahat ataupun membina rumah ataupun kediaman daripada batu-batu kan. Teknologi dia tu. Macam mana dia boleh gunakan ilmu yang ada dalam pada waktu tu, boleh memahat ataupun membuat rumah daripada batu-batu tu menjadi rumah kan.
jadi rumah. Itu teknologi yang tinggi lah. Itu kita boleh ambil iktibar. Itu sebablah kenapa kita belajar supaya dapat ambil iktibar. Walaupun teknologi tinggi pada waktu tu tak ada pada zaman sebelumnya, tapi akibat mereka ni tak taat pada perintah Allah, Allah pun hancurkan mereka, musnahkan mereka sebab dengan kemajuan yang ada itu tidak digunakan pada jalan yang betul. Itu untuk mengambil iktibar lah. Yang kedua, sebab kenapa? Kena belajar. Yang ketiga, supaya bila kita dah belajar, dah tahu, kita dapat berusaha untuk menjadi sebagai seorang yang boleh meneruskan lagi kegemilangan sarjana Islam pada waktu dahulu kan. Islam ni dah ada nama dah. Dalam sejarah tu, dalam sejarah sains teknologi tu, kalau kita sebut nama-nama ni, contohnya Ibn Sina, Ibn Khaldun, Al-Khawarizmi, mereka-mereka ni antara pakar-pakar yang telah pun dilahirkan dalam tamadun Islam, yang telah pun memulakan bidang-bidang dalam sains dan teknologi lah. Jadi supaya kita dapat meneruskan kegemilangan itu kepentingan lah. Okey, baru kita masuk pada apa yang dikatakan sains. Apa yang dikatakan sains? Sains berasal daripada bahasa Latin. Bahasa Latin. Nanti Cicero dan Cynthia. Biasanya kita akan kenali dengan Cynthia lah bahasa Latin yang membawa maksud pengetahuan. Pengetahuannya Cynthia. Kemudian terdapat juga pandangan yang mengatakan sains itu adalah satu kumpulan ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengan kajian fenomena dalam alam semula jadi. Satu kumpulan ilmu yang tersusun dan teratur tentang kajian fenomena dalam alam semula jadi. Sama ada yang bernyawa, yang tak bernyawa, dengan kaedah yang objektif melalui kajian eksperimen dan cerapan bagi menghasilkan prinsip yang boleh dipercayai serta boleh diuji kebenarannya. Panjang kalau kita nak faham satu-satu ni pun kena baca lama-lama baru boleh faham Jadi sains ni dilihat sebagai satu ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui kajian, pengalaman atau ilham yang boleh dibuktikan kesahihannya. Okey, nak katanya apa? Nak katanya sains ni ialah satu ilmu yang dikaji secara saintifik, secara eksperimen untuk mengkaji apa-apa sahaja yang ada di alam semesta ni. Supaya boleh diuji kebenarannya. Itulah maksud yang secara mudah untuk bahasa kita boleh faham lah. Kan kalau kita nak kaji tentang pokok, itu pun sains lah. Kita nak kaji tentang kenapa manusia tak boleh naik ke atas. Mesti turun ke bawah kan. Naik atas kalau ada tangga boleh lah. Tapi kalau terapung ke atas tak boleh. Kenapa? Kan? Itu sebab-sebab sains lah. Kita nak kaji dari sains lah. Okey, kemudian perkara ini juga boleh dikaitkan dengan kefahaman atau fenomena baharu yang boleh digunakan dalam pengajian atau kehidupan seharian. Untuk bahasa yang mudahnya, sains ini dilihat sebagai satu pembuktian ilmu terhadap suatu perkara yang terjadi. Ini yang bahasa yang lagi mudah lah. Kita nak tahu kenapa benda itu terjadi. Dapat dibuktikan, maka itulah sains. Kalau tak dapat dibuktikan, menurut fahaman sains moden ni, itu adalah bukan sains. Sebab tak dapat dibuktikan. Itu menurut fahaman sains moden lah. Okey, sebagai contoh juga tu dinyatakan tu. Siji apple jatuh ke tanah. Kenapa tak jatuh ke atas kan? Jatuh ke bawah ke tanah. Sebab adanya tarikan graviti kan. Yang mengalahkan daripada terapung. Tapi kalau di luar angkasa sana, tak ada graviti, dia terapung lah. Itu dari segi sains lah. Okey, itu sains. Kemudian teknologi pula. Okey, teknologi ni biasa kalau kita sebut sains dan teknologi kan, dia mesti macam adik-beradik kan. Sains dan teknologi, dia macam sama je kan. Tapi rupa-rupanya sains teknologi ni tak sama dari segi ertinya. Kalau kita katakan sains teknologi tu sama, kita telah pun salah faham. Yang sebenarnya ialah sains ada pengertiannya yang sendiri, teknologi pun ada pengertiannya yang tersendiri. Apa itu teknologi? Teknologi itu kalau sains tadi daripada bahasa Latin, iaitu Cynthia. Tapi teknologi ni daripada gabungan dua perkataan jugalah. Daripada bahasa Latin juga, bahasa Yunani ni, bahasa Yunani. Tekne dan logos. Tekne logos jadi teknologi. Tekne itu apa? Bermaksud seni atau kerja tangan. Logos berarti wacana atau kajian sistematik lah, kajian sistematik. Jadi teknologi ni lebih kepada kajian ataupun wacana ataupun perbahasan tentang seni atau kerja tangan. Saya ada
kita boleh katakan juga teknologi ni sebagai sains gunaan lah. Sains gunaan. Maksudnya benda tu dia praktikal, benda yang praktikal lah. Jadi bidang kejuruteraan ni kita boleh katakan dia tu termasuk dalam sains ke bidang teknologi? Siapa boleh kongsikan pandangan? Siapa nak share? Amir? Bidang kejuruteraan ni dia tu termasuk dalam sains ke termasuk dalam teknologi? Teknologi. Teknologi? Yes. Okey, terima kasih. Jadi kalau kejuruteraan tu bolehlah kita katakan sebagai bidang teknologi sebab dia lebih bersifat praktikal. Jadi benda yang bersifat praktikal tu dia boleh ada kerja tangan tu, ada lebih kepada teknologi lah. Tapi ilmu-ilmu berkaitan kejuruteraan tu dia lebih kepada sains lah sebab dia teori saja. Sebab tu kalau kita tengok ke bawah tu, oleh itu istilah teknologi ni lebih merujuk kepada ilmu yang bersifat praktikal dan sains ni yang merujuk kepada ilmu yang bersifat teori. Benda yang teori-teori ni, kajian-kajian bersifat teori atau kertas, semua tu lebih kepada sains lah. Tapi yang bersifat praktikal tu, itulah dia namanya teknologi. Jadi walaupun demikian ada perbezaan lah konsep teknologi yang dikemukakan oleh ahli falsafah di barat berbanding dengan ahli falsafah ataupun pakar-pakar ataupun ulama dalam ilmu Islam lah. Okey. Soalan pertama. Siapa nak kongsikan jawapan? Adakah terdapat sains dan teknologi yang tidak Islam? Siapa nak jawab ni soalan ni? Ada tak sains dan teknologi yang tidak Islam? Siapa nak jawab? Saya tak nampak nama kat sini. Siapa nak share? Ada ke tak ada? Ke semua tidak Islam ataupun semua Islam? Sains dan teknologi ni. Siapa nak cuba jawab? Ada siapa? Ada rasanya Ustaz. Ada. Ada sains teknologi yang tak Islam. Lain? Jawapan lain? Kalau ada kenapa? Siapa yang jawab tadi? Ada? Saya pun tak nampak Saya Ustaz. Aizat? Amir. Kalau Amir kata ada teknologi dan sains yang tak Islam, kenapa? Kenapa Amir kata ada? Sebab ada sains dan teknologi yang membawa keburukan. Okey, terima kasih Amir. Okey. Itu antara jawapan lah. Okey, terima kasih Amir. Okey, betul lah. Bagaimana Amir katakan tadi, sains dan teknologi ni ada yang tak Islam. Dan ada yang Islam. Sebab itulah kita nak belajar hari ni sains dan teknologi Islam. Bermaksud ada sains dan teknologi yang tak Islam. Sebabnya antaranya macam Amir beritahu je lah. Sebab ada Islam ni kan dia, orang kata dari segi ilmunya kita pun dah sedia maklum. Islam ni menyuruh kepada perkara-perkara yang baik, makruf kan. Dan Islam tidak menyuruh pada perkara-perkara yang mungkar atau perkara yang buruk. Tapi kalau berlaku suatu tu menunjukkan kesan yang buruk atau perkara yang buruk, itu bukan seiring dengan Islam lah. Jadi kita boleh katakan sains dan teknologi yang demikian tu tidak Islam atau tidak Islamik lah. Tidak Islam kan. Okey, teruskan lagi. Okey, sains dan teknologi Islam. Baru kita masuk sains dan teknologi Islam. Tadi maksud sains secara umum dan juga maksud teknologi secara umum. Tapi kalau kita nak kaitkan sains dan teknologi dengan Islam, macam mana? Apa pengertian dia? Jadi sains dan teknologi Islam kita boleh katakan sebagai ilmu pengetahuan tertentu yang mengkaji hakikat objek kajian bersandarkan kaedah-kaedah saintifik, sistematik dan holistik, mencakupi aspek fizik dan metafizik, bersandarkan daya intelek dan wahyu selaras dengan ajaran Islam. Tapi poin dia ujung tu lah, selaras dengan ajaran Islam. Apa-apa ilmu pun, apa-apa benda pun kat dunia ni, kalau dia selaras dengan Islam, maka dia itu telah pun Islam. Kan, telah pun Islam. Manusia. Manusia ada dua jenis manusia kat dunia ni kan. Manusia yang bukan Islam ataupun manusia yang Islam ataupun Muslim kan. Manusia yang selaras dengan ajaran Islam, dia itu Muslim lah. Dan manusia yang tak selaras dengan ajaran Islam, dia itu tidak Muslim. Kan. Sama juga dengan ilmu juga. Ilmu ni kalau dia cukup syarat
ataupun menepati ajaran Islam, dia tu ilmu tu bertepatan dengan Islam. Jadi kita boleh katakan sebagai ilmu Islam lah. Jadi sains dan teknologi pun sama juga. Kena ada ciri-ciri sains dan teknologi itu, dan yang penting sekali hujung tu dia tu bertepatan dengan ajaran Islam. Ini yang kita faham sebagai sains dan teknologi Islam. Okey. Itu sains dan teknologi Islam. Okey, apa hubungan sains dan teknologi dengan Islam? Okey, Islam ni dah tetapkan semua perkara berkaitan kehidupan manusia mestilah ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Semua perkara. Sebab Nabi Muhammad beritahu, taraktu aku tinggalkan pada kamu semua ni, umat Nabi Muhammad ni, umat akhir zaman, dua perkara. Kalau kita ikut pada dua benda ni, maka kita tak sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita semua pun belajar tentang ilmu sains dan teknologi dan ilmu-ilmu lain lagi kan. Jadi untuk pastikan kita ni tak sesat atau buat perkara yang tak baik, yang buruk, dapat dosa contohnya, kan? Itu kita kena ikut apa yang Al-Quran dan As-Sunnah beritahu. Jadi semua perkara lah, termasuk sains dan teknologi. Jadi bila perkara tersebut telah pun ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang kehidupan semua benda ni, maka sains dan teknologi yang diterima oleh Islam ialah sains dan teknologi yang bertepatan dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Kan? Kerana Al-Quran dan As-Sunnah ni cirinya tidak menindas sesama manusia atau menganiaya makhluk lain. Kan? Sebab dalam Al-Quran tu kalau kita ada baca, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kalau ikut ayat ni memang ada lebih tertumpu kepada Nabi Muhammad. Dan kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rahmat tu apa? Kasih sayang. Kan kalau Islam tu bersifat kasih sayang, takkan nak menindas. Kan kalau berlakunya penindasan ataupun kezaliman, itu tidak bertepatan dengan Islam. Maka itu bukanlah kita katakan sebagai sains dan teknologi yang Islam. Kan? Kemudian contoh ayat Quran. Banyak ayat-ayat Quran ni dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW ada menyatakan tentang sains dan teknologi. Cumanya kita kena kajilah benda tu. Kita kena kaji baru kita tahu, oh rupanya itu ada dah pun ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang ayat-ayat yang berkaitan sains dan teknologi kan. Okey, nanti kita akan bincanglah tentang contoh-contoh ayat Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW Okey, kemudian berdasarkan hakikat ini maka kita kena ambil manfaat. Kan kita kena kaji dengan menggunakan kajian yang bersifat empirikal dan saintifik lah. Okey, kemudian terdapat syarat lagi. Kalau kita semua ikut apa yang ada ni, maka pastinya akan dapat terbentuk lagi satu zaman, satu tamadun Islam yang mencapai arah kegemilangan sebagaimana yang pernah kita capai pada umat zaman dahulu lah. Waktu tu kita tak hidup lagi, tapi kita belajar melalui sejarah. Islam telah pun menjadi, orang kata, menjadi perintis dari segi sains dan teknologi Islam ni kan. Okay, jadi dalam falsafah ilmu Islam, ilmu itu sebenarnya ialah ilmu yang mampu membimbing manusia mengenali dan mendekati kepada Allah SWT. Jadi sains dan teknologi pun, kalau kita gunakan cara yang betul, yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita itu pada waktu itu lebih hampirlah, lebih mendekati kepada Allah SWT kan. Itu maksudnya hubungan antara sains dan teknologi dengan Islam. Okey, contoh ayat Al-Quran. Ni kita lihatlah. Tadi kan dikatakan Al-Quran dan sains, Al-Quran dan Sunnah tu tidak bercanggah dengan sains yang sebenar. Jadi banyaklah contoh-contoh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Cumanya kita kena fikirlah. Ini contoh. Ini saya rujuk daripada Dr. Daniel bin Zainal Abidin. Dia mengatakan berkaitan dengan asap kosmologi. Dalam surah Fussilat, Allah ada berfirman yang bermaksud kemudian dia menuju ke langit. Dan langit ketika itu berbentuk dukhon, ad-dukhon, asap. Lalu dia berkata kepadanya dan bumi, datanglah kamu berdua dengan tunduk atau terpaksa. Keduanya pun menjawab, kami datang dengan tunduk. Ini surah Fussilat ayat 11. Tentang ayat ni, Syekh Said Hawa, ini penulis bagi kitab tafsir Al-Asas fi Tafsir lah, berkata sesungguhnya memang sudah ada satu keyakinan bahawa sebelum terjadinya bintang-bintang, keadaan di angkasa raya adalah di dalam bentuk gas. Bentuk gas. Seumpama asap, seperti asap. Pandangan yang seperti ini boleh dikatakan menghampiri kepada benarlah sahih, kerana ia begitu hampir dengan maksud kalimah atau perkataan ad-dukhon di dalam Al-Quran.
Kajian pada hari ini menunjukkan bahawa asal usul kejadian bumi serta bintang-bintang ada berkaitan dengan asap. Asap ini mengandungi gas-gas tertentu serta habuk kosmik. Kemudian tentang peristiwa ini, ni Dr. Daniel dirujuk daripada laman sesawang NASA lah, website NASA ni. Okay, laporkan bintang-bintang berasal daripada gumpalan asap yang panas yang mengandungi gas dan habuk. Bahan-bahan ini melahirkan bintang-bintang, termasuklah matahari. Baki daripadanya melahirkan antaranya planet-planet, termasuklah planet bumi lah. Begitu juga kenyataan yang dinyatakan oleh pengerusi jawatankuasa mukjizat saintifik dalam Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar. Dia cakap apa? Dia beritahu penggunaan pelbagai teknologi canggih dapat membantu ke arah mengenal pasti asap di angkasa yang terhasil daripada selepas berlakunya Big Bang, teori Big Bang ni. Letupan besar kan. Ia jelas menunjukkan kalimat ad-dukhan yang digunakan dalam Al-Quran tu menceritakan keadaan alam semesta ni di perangkat awal, dahulu dengan tepat sekali. Ini yang jelas ialah tidak mungkin fakta kosmologi ini diketahui oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dahulu tanpa bantuan wahyu. Okey. Jadi nak katanya, pada zaman Nabi Muhammad tu, teropong tak ada, kan, ataupun stetoskop ke ataupun mikroskop ke yang berkaitan dengan sains-sains tu untuk lihat benda-benda jauh tak ada kan. Tapi Nabi ni dapat ayat daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril tentang ayat berkaitan sains ni kan. Contohnya tentang alam ni diceritakan daripada asap, ad-dukhan. Nabi hanya sampaikan je, tapi Nabi tak tahu benda tu macam manakah. Nabi hanya sebagai amanah, sebagai rasul hanya sampaikan sahaja. Tapi selepas beratus-ratus tahun selepas kematian Nabi Muhammad SAW ni, beribu-ribu tahun, 1000 tahun lebih, barulah dapat, rupanya apa yang Nabi beritahu tu telah dikaji sama faktanya dengan yang sebenar kan, hasil daripada kajian sains kan. Nak katanya banyak lagi ayat dalam Quran. Kalau kita berminat, mungkin dapat ilham contohnya nak mengkaji tentang ayat-ayat Quran dari sudut sainsnya, maka perkara tersebut sangatlah dituntut supaya dapat mendekatkan diri lagi kepada Allah SWT kan. Dapat menambah lagi kita punya keyakinan bahawa Al-Quran tu memang sebenar-benar kitab kan, yang tidak ada keraguan padanya. Benar lagi maha benarlah Al-Quran sebab daripada Allah SWT kan. Ini contoh ayat Al-Quran kita sains lah. Okey, kemudian. Okey, tadi saya pun dah tunjukkan dah ada ayat Al-Quran tentang sains, tentang ad-dukhan, asap kan. Kenapa ada ayat Al-Quran tentang sains dalam Al-Quran? Kenapa ada? Sepatutnya kalau kita fikir, patutnya Al-Quran tentang agama je lah. Tentang semayang, kan, solat, tentang puasa, dengar cakap ibu ayah contohnya kan. Tapi tentang sains pun ada juga rupa-rupanya dalam Al-Quran. Kenapa? Siapa boleh beritahu? Siapa nak sharekan pandangan? Kenapa dalam Al-Quran tu ada ayat tentang sains? Siapa boleh share kan? Ada siapa? Tadi Amir dah jawab dah. Siapa lagi nak cuba? Ni ada tak ni depan laptop ni? Senyap je. Ke cakap saya cakap seorang ni? Ada tak? Ada Ustaz. Kenapa? Al-Quran meliputi seluruhnya. Ya, Al-Quran meliputi Segalanya. segalanya. Okey, siapa jawab ni? Adib. Adib. Ya Ustaz. Okey, terima kasih Adib. Adib beritahu sebab Al-Quran tu meliputi segalanya. Meliputi segalanya. Segalanya tu pun macam payah juga tu kita kena huraikan sikit Kalau kita kata segalanya bermaksud dalam Al-Quran tu ada cerita tentang buat kereta, tentang buat baju kan. Contoh tentang masak ayam goreng kan contoh. Tapi tak ada benda tu Jadi kalau kita nak katakan dalam Al-Quran ada segalanya, kena ada huraian lebih sikit lah Kenyataan tu kita boleh terima, tapi kena ulas sikit lah. Okey, jawapan lain? Kenapa Al-Quran tu ada tentang sains? Kenapa ada ayat Al-Quran tentang sains?
Pertama tadi, Al-Quran merangkumi segalanya. Lain? Kenapa? Cuba fikir sikit lah. Kenapa ada? Macam yang saya bagi contoh tadi. Jawapan yang paling tepat apa? Kenapa ada ayat Quran tu ada tentang sains? Sebab sains tu datang daripada Al-Quran. Sebab sains datang daripada Al-Quran. Sebab sains datang daripada Al-Quran. Boleh terima juga, tapi kena huraian lebih sikit lah. Sebab sains tadi, kita dah tahu erti dia ada ambil daripada perkataan Latin, scientia kan? Yang bererti ilmu pengetahuan lah. Kalau kita boleh ubah sains tadi kepada ilmu pengetahuan, bermaksud yang siapa jawab tadi? Yang kedua ni tadi? Amir. Amir lagi. Amir kata sains tu berasal daripada Al-Quran, ataupun ilmu pengetahuan berasal daripada Al-Quran. Boleh juga. Tapi kena hurai lebih sikit lah. Kenyataan tu kena hurai sikit lah. Okey, terima kasih atas dua jawapan. Okay, kenapa ada ayat Al-Quran tentang sains? Okey, kalau kita tengok, kalau kita baca sejarah-sejarah tentang Nabi, contohnya kan, Nabi Musa, dia ada mukjizat kan? Mukjizat dia ialah, apa mukjizat Nabi Musa? Siapa ingat? Nabi Musa ada mukjizat dia apa? Mana tahu ada terbaca ke? Tongkat jadi ular. Tongkat jadi ular. Terima kasih tongkat jadi ular. Nak katanya pada zaman Nabi Musa tu, pada waktu tu glamour ataupun apa orang kata? Pada waktu tu yang sangat ajaibnya ialah tentang sihir lah. Tentang sihir kan. Ramai tukang-tukang sihir Firaun pada waktu Nabi Musa tu. Dan Nabi Musa pun untuk menunjukkan Nabi Musa tu merupakan rasul yang benar daripada Allah SWT, membawa ajaran yang benar, maka Allah bantu Nabi Musa dengan menjadikan tongkat Nabi Musa boleh jadi ular. Maksudnya dalam bidang sihir jugalah. Tapi sihir yang lebih power daripada sihir-sihir yang ada pada tukang sihir pada tukang sihir untuk Firaun tu lah pada zaman Nabi Musa. Jadi kesannya terbuktilah bahawa Nabi Musa tu ialah rasul yang benar sebab bawa ajaran yang benar, sehingga tukang sihir pun orang kata respect, mengalah. Dia kata kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Sebab dia tahu yang sihir Nabi Musa tu bukan sebarangan sihir sebab dia luar biasa. Manusia tukang sihir pun tak boleh buat macam itu. Itu pada zaman Nabi Musa lah. Tapi kita nak kaitkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni, mukjizat Nabi Muhammad ialah apa? Siapa tahu apa mukjizat Nabi Muhammad yang masih ada lagi sampai sekarang? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Siapa jawab? Al-Quran. Terima kasih betul lah Al-Quran Jadi mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran. Jadi Al-Quran ni dia tentang apa? Kalau zaman Nabi Musa tu tongkat jadi ular itu tentang sihir. Jadi mukjizat Nabi Muhammad ni Al-Quran. Al-Quran ni yang kita baca, dan dalamnya tu yang ajaibnya ialah tentang ilmu-ilmu pengetahuan kan, tentang sains lah. Sains tu sebahagian daripada ilmu pengetahuan kan, dan ertinya juga ilmu pengetahuan. Jadi sebab itulah dalam Al-Quran tu yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad, banyak cerita tentang ilmu-ilmu pengetahuan, tentang sains, supaya nak menunjukkan, nak membuktikan apa? Kita kaitkan macam kisah Nabi Musa tadi yang saya sebut. Membuktikan apa? Buktikan bahawa apa? Islam itu benar. Al-Quran ataupun Islam tu ialah benar. Dan dapat dibuktikan dengan kajian-kajian saintifik yang ada pada zaman sekarang. Sebab itulah dalam Al-Quran tu ada tentang ayat-ayat tentang sains. Kalau kita baca-baca lagi buku-buku, banyak saintis-saintis yang dulunya bukan Islam, tapi dia mengkaji tentang Al-Quran sendiri, tentang sains yang berkaitan Al-Quran ni. Mereka pun respect dan akhirnya terbukalah hati mereka untuk menjadi orang Islam. Sebab dia takjub, rasa ajaib akan kebenaran Al-Quran
yang telah pun diturunkan 1400 tahun dahulu, tapi kebenarannya tu buktinya baru dapat dibuktikan sekarang lah. Sains. Okey, sebab itulah kenapa Al-Quran ada sains. Okey, itu aktiviti kedua lah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, pensyariatan sains dan teknologi. Pensyariatan sains dan teknologi. Okey. Syariat. Pernah dengar tak perkataan syariat? Syariat Islam. Pernah dengar? Pernah okay, terima kasih. Kalau pernah dengar, apa itu syariat? Kalau soalan pula, apa itu syariat? Biasa kita sebut kita hendaklah hidup ikut syariat Islam. Apa syariat? Syariat tu apa? Siapa boleh teka-teka lah, agak-agak lah apa itu syariat? Ada tak? Siapa nak kongsikan? Apa tu syariat? Hukum atau aturan Islam yang diaturkan untuk umat Islam. Okey, terima kasih. Hukum ataupun peraturan lah. Okey, betul jadi syariat tu ialah ketetapan lah, kita boleh faham sebagai ketetapan hukum ataupun peraturan dalam Islam. Jadi kalau kita nak kaitkan pensyariatan sains dan teknologi, kita tengok dulu lah apa erti syariat. Ni saya ambil daripada kamus pelajar lah, edisi kedua. Dia kata apa? Syariat tu ialah hukum agama, peraturan agama mensyariatkan, iaitu menjadikan sebagai syariat, memerintahkan lah. Bermaksud kalau pensyariatan sains dan teknologi Islam, bermaksud sains dan teknologi Islam tu mesti mengikut peraturan ataupun ketetapan yang diperintahkan oleh Islam. Jadi kita boleh katakan pensyariatan sains dan teknologi Islam tu dia berlaku seiring dengan penurunan wahyu Al-Quran. Kan? Macam saya nyatakan tadi, dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang sains. Dan saya pun dah bawa satu contoh kisah ataupun tentang asap tadi kan, ad-dukhan. Bukti saintifik tentang benarnya apa yang disampaikan oleh ayat Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW kan. Jadi dengan turunnya Al-Quran tu ataupun turunnya ayat-ayat tentang sains tu, maka pada waktu tu dalam masa yang sama berlakulah pensyariatan atau ketetapan berkaitan sains dalam Islam. Kan? Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang cerita, yang nyatakan, yang memperihalkan tentang tuntutan supaya mengkaji dan berfikir tentang sains dan teknologi. Banyak ni yang saya ambil antaranya ialah dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Apa ayatnya? Ni ayatnya, ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda, iaitulah kekuasaan, bijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah sebut dulu kan. Pada kejadian langit dan bumi. Langit jadi macam mana, bumi terjadi macam mana, kemudian berlaku pula siang dan malam macam mana. Semua benda-benda ni antara tanda-tanda lah yang menunjukkan Allah tu Maha Berkuasa. Tapi hanya bagi orang-orang yang berfikir, yang ada akal je. Kalau orang tu tak ada akal, dia tak fikir benda-benda macam ni kan. Sebab itulah Allah mengiktiraf orang yang ada akal tu digunakan akal yang dengan sebenarnya, berfikir tentang macam mana langit dijadikan, tak ada tiang kan. Biasanya rumah kena ada tiang baru boleh terapung, baru boleh berdiri kan. Tapi langit tak ada tiang. Tapi boleh berada di atas. Macam mana tu? Allah Maha Kuasa lah kan. Bumi pula. Macam mana Allah jadikan bumi. Nampak macam tegak, macam rata je bumi ni. Rupa-rupanya dia bulat. Bukan pula ada teori bumi ni tegak, kata apa, rata ataupun bukan bulat. Itu ada macam pandangan lah. Itu kalau dari segi saintifiknya bumi ni pun kita dah tahu bentuk dia macam mana kan. Bulat ataupun spiral bulat lah. Dan berlakunya siang dan malam, rupanya ada kaitan antara dengan pergerakan bumi dan mengelilingi matahari kan. Dan ada tanda-tanda lain lah. Okey, ni contoh ayat Quran. Kemudian pada ayat yang selepasnya, iaitulah allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring, mengiring. Mereka pula fikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Nak katanya, dekat sini ada menyatakan tujuan lah. Tujuan kenapa kena menggunakan akal untuk mengkaji tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, dan semua dan segala-galanya itu supaya nanti kita sedar dan kita tahu dan kita mengembalikan semua itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kita berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan benda ni dengan sia-sia, kan? Allah tidak jadikan langit dengan sia-sia. Ada kegunaannya, bumi pun tidak sia-sia, malam pun tak sia-sia, siang pun tidak sia-sia, dan semuanya tidak sia-sia. Kan, maka maka Maha Suci engkau, maka peliharalah kami daripada azab api neraka. Kat situ menyatakan supaya kita ni tidak tergelincir daripada ikut apa yang Islam ajarkan. Kan, contoh dalam sains teknologi kan, bidang kejuruteraan. Mungkin sekarang ni kalau kita lihat revolusi industri pun dah ke arah yang semakin pintar kan. 5.0 kan. Dulu 1.0, buat 2, 3, 4 dan 5 dah sekarang kan. Jadi dengan kemajuan teknologi-teknologi yang ada ni, kalau kita gunakan benda tu dengan sia-sia, maka ditakuti kita tergelincir daripada jalan yang betul. Maka ayat ini meminta supaya kita Allah pelihara kita daripada azab neraka, bermaksud kita selamatlah. Selamat menggunakan benda-benda yang ada ni dengan jalan yang Islam benarkan, Islam tunjukkan. Jadi kat situlah berlakunya pensyariatan lah. Jadi kalau ditanya macam mana pensyariatan sains dan teknologi Islam, pensyariatan tu berlaku seiring dengan turunnya wahyu ataupun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Sains lah. Dalam hadis Nabi pun ada juga cerita tentang sains. Tapi nanti kita akan carilah, kita akan bincangkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang sains lah. Okay, jadi untuk hari ini tu je. Sekian, terima kasih.